Jadi benda ini ada satu problem, ada masuk satu masalah di dalam kita nak memahami structure. Ada yang menggunakan BBMA, ada yang menggunakan support and resistance, ada yang menggunakan supply and demand, ada yang menggunakan MA. Semua benda tu semua tak salah. Tak ada salah dalam memahami forex trading atau instrumen lain. Tak ada apa-apa yang salah. Cuma kita menggunakan highest probability untuk kita membuat satu decision di mana kita nak membuat sesuatu making position. Okay, making position. Jadi dekat situ problem dia kita sekarang adalah, bolehkah, contohlah, okay, contoh saya bagi, macam mana saya boleh decide buy di EU, okay, sekarang. Okay, honestly saya memulakan penandaan saya ada di time frame H4. Okay, ini adalah low. Okay, tengok lukisan tadi, tengok ini balik Okay, tengok lukisan tadi, tengok macam mana saya mapping ni Okay, tengok lukisan ni tadi. Okay, tengok balik saya mapping. Tak ada yang special, benda yang sama. Okay, ada low, ada lower low lah, ada lower low, ada lower low, which is destination dia adalah ke bawah. Okay, destination dia adalah ke bawah. Okay, macam mana yang kita nak menggunakan konsep multi time frame ni, macam mana kita nak define selepas dia breakout. Okay, sorry, selepas dia breakout ni, selepas dia mengambil position breakout ini, macam mana kita nak detect. Yang pertama adalah nak detect retracement. Okay, nak detect retracement. Kalau kita tengok gambar ini adalah retracement. Okay, ini adalah retracement. Ini adalah retracement. Yang turun ini yang saya anggapkan dia sebagai RNR, ini adalah retracement. Sama juga dengan yang ini dengan ini. Okay, ini retracement. Okay, retracement. Dia ada dua function menggunakan multi time frame ini. Kita nak detect retracement, satu lagi kita nak detect dia mengikut arah. Kita jangan cerita buy entry lagi. Jangan cerita buy entry. Entry kemudian. Okay, ada yang PM nak masuk VIP group semua. VIP group semua kita orang dah tutup. Semua dah kita orang, sebab kita orang nak relax dulu, jadi tak payah nak PM untuk tanya. Sebab saya akan still buat sharing lagi macam ni. Okay, saya takkan buat live di FB sebab lag. Saya tak suka bila lag macam tu. Saya bercakap dah 5 saat, 10 dah 15 saat, baru dia nak dekat FB nak jalan. Jadi saya tak suka macam tu. Jadi that's why lah saya gunakan platform Google Meet ni lah untuk ni lah, untuk buat sharing ni. Tuan-tuan, abang-abang, akak-akak, jangan tu pula, jangan berduka pun semua sebab saya ada record semua. Nanti tengok balik dekat YouTube ke atau channel. Okay, okay, YouTube channel saya, cari yang ni, tengok je balik. Okay, ini YouTube channel saya. Ini YouTube channel saya. Okay, ini YouTube channel saya. Nanti recording ni saya akan masuk ke dalam YouTube channel saya. Okay, jadi okay, kita berbalik kepada ni. Dalam memahami structure market ni okay, anda boleh memulakan dengan, anda mesti atau wajib memulakan mapping anda di time frame yang lebih besar. Which is kalau saya akan suka, saya memang suka mapping di time frame H4 lah. Okay, H4. Jadi pairing dia, okay, kita nak tahu pairing dia menggunakan konsep multi time frame. Pairing dia adalah di time frame mana. Okay, which is ini adalah huge time frame atau big time frame lah. Okay, time frame yang besar ini mesti membawa peranan sebagai time frame yang lebih kecil. Okay, lebih kecil. Jadi saya akan bagi anda malam ni okay, yang mana masuk, alhamdulillah. Okay, ini adalah pairing dia. Okay, pairing dia. Anda kena
pairing setiap ini. Pairing multi time frame, kita panggil pairing multi time frame. Okey, bila pairing multi time frame, okey, anda kena respect kepada pairing multi time frame. Anda tak boleh nak kejap nak tengok M30, kejap tak tengok M1 lah apa semua, sebab dia ada pairing dia tersendiri. Okey, dia ada pairing dia tersendiri untuk kita define di manakah tempat yang paling sesuai. Okey, tempat yang paling sesuai untuk kita decide retracement dan follow trend. Follow trend atau follow structure, dia membawa peranan dua benda. Okey, dua benda di dalam satu benda ni, dia membawa peranan dua benda. Okey, dia membawa peranan dua, bukan satu, dua. Dia membawa peranan kita nak define retracement. Okey, jangan tanya saya tentang wave ke apa semua, saya tak tahu sorry to say. Saya tak tahu tentang wave, tentang Elliott wave, tentang wave ABC, wave 1, 2, 3 semua saya tak tahu. Okey, saya tak tahu benda tu, jangan tanya. Okey, saya tak tahu. Kerja saya adalah saya akan mencari breakout dan saya akan follow breakout itu. Di manakah breakout yang perlu saya cari adalah di time frame yang lebih besar. Okey, time frame yang lebih besar ini adalah favorite saya lah untuk saya mencari breakout. Okey, favorite saya. Kejap. Okey, saya akan cari breakout di sini. Okey, breakout. Kalau cakap saya seorang breakout trader, yes, saya adalah seorang breakout trader. Okey, breakout. Okey, breakout. Saya akan mencari breakout di time frame ini. Okey, dan di sini apa yang kita perlu tunggu? Yang inilah saya nak sampaikan malam ini. Okey, dalam structure ada highest, ada highest low, ada highest low, ada highest high, ada highest low, ada highest high. Kita faham, kita tahu, kita pernah dengar, kita tahu sikit-sikit, kita pernah tengok macam mana marking semua pernah. Tapi susah untuk kita fahami. Itu persoalan dia. Susah untuk kita perlu fahami. Sebab apa, bukan susah macam mana, maksudnya bila dia nak retrace, bila dia nak follow balik trend dia. Itu persoalan dia sekarang. Okey, jadi yang itu yang saya nak sampaikan malam ini. Jadi macam mana saya mapping, tengok macam ni, tengok balik di sini, tengok balik di saya adaptasikan ke dalam terminal. Saya adaptasikan ke dalam terminal. Kalau tanyakan saya, Hamdan, ini bukan breakout ke? Yes, this is breakout. Saya tak cakap ini tak breakout. Bukan. Sebab okey, ini breakout. Anda nak kata ini low ke, ini lower low ke, ini highest low ke? Boleh. Boleh sebenarnya. Okey, boleh. Nak tanda macam ni boleh. Ini anda nak letak ini highest low, contohlah. Okey, kalau anda faham ini highest low, letakkan saja, tak ada masalah. Ataupun anda nak letakkan ini sebagai apa? Support. Hamdan, ini bukan highest low, ini support. Yes, carry on. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, Hamdan, ini bukan support, ini low. Letak. Okey, ini letak. Apa yang anda cakap betul. Okey, based on kefahaman anda. Tiada seorang dalam 43 orang termasuk saya boleh arahkan diri anda untuk mengatakan itu tak betul. Tak ada. Keputusan buy atau sell di dalam market bergantung kepada jari kita, hati kita, mindset kita, kefahaman kita. Okey, bukan orang lain yang tolong tekankan kepada kita. Tak ada. Kita sendiri yang kena tekan.
which is kita yang perlu take any risk di dalam setiap position kita, bukan orang lain, kecuali kita follow copy trade lah, ataupun ada yang bagi fund dekat orang buat untuk jalankan fund ke apa semua, itu lain cerita. Okey, itu lain cerita. Ini macam mana kita nak self trade sendiri. Saya ajar self trade sendiri. Okey. Structure market dia ada dua benda, retracement dan follow arah. Okey. Kalau tengok daripada sini. Tengok daripada sini. Ini adalah breakout yang saya cari. Ini adalah breakout yang saya cari. Breakout, macam mana nak breakout? Amdan, tolong bagi tahu breakout. Breakout mestilah dengan solid body. Breakout dengan menggunakan solid body, bukannya shadow. Not say no to shadow breakout. Mesti solid body. Solid body macam mana, Amdan? Mungkin ada yang baru, ada yang tak faham kan. Solid body macam ni, dia kena breakout dengan body macam ni. Body macam ni. Body berturutan pun boleh, body sebatang pun boleh, tak ada masalah. Mesti breakout dengan body, dan sudah semestinya kena breakout low atau lower low atau highest low atau support atau resistance, based on your inilah kefahaman lah, based on your kefahaman. Yang kita nak cari, orang akan bertanya, tak kira lah, contohlah saya bagi, Amdan, kenapa sini boleh naik tanya pada diri sendiri sebelum kita decide, kenapa sini selepas dia breakout dia boleh naik, Amdan? Siapa boleh tolong saya jawab sebelum saya jawab? Jangan gunakan konsep market structure atau breakout, tak kira lah. Ini dia mau mengambil peranan sebagai retracement lah. Ini mengambil peranan sebagai retracement. Mengambil peranan sebagai retracement. Ini mengambil peranan sebagai retracement. Ini retracement. Retracement ni ataupun kita panggil sebagai discount price. Discount price. Saya percaya dan saya yakin dalam 41 orang termasuk saya dah mahir tentang support resistance dan supply and demand. Supply and demand. Jadi dah tahulah sedikit tentang supply and demand, support resistance. Tapi saya adalah seorang breakout trader yang mencari support and resistance sahaja. Dan saya akan menggunakan setiap entry saya adalah berpandukan kepada market structure. Full 95.5 saya menggunakan market structure, bukannya 100% kepada support and resistance. Bukannya. But jagi saya tunjuk. Macam mana? Selepas dia breakout, dia akan, macam mana kita nak detect retracement? Satu adalah dengan cara mengenal benda ni. Malam ni rugilah, Amdan ajak benda basic gila lah malam ni kan. Mesti orang cakap kan, Amdan ajak benda basic gila, apa aku tak payah masuk pun tak apa, aku kan dah tahu benda ni semua kan. Aku dah tahu benda ni semua, jadi tak perlulah Ramdan nak ajar ke, ajar buat apa kan. Jadi saya tak apalah. Mungkin anda dah tahu tapi ada kawan-kawan tak tahu, jadi saya perlu bagi tahu. Saya perlu bagi tahu. Ini satu cara. Bullish engulfing, bearish engulfing. Yang mana yang tak tahu boleh tengok dalam Mr. Google. Bullish engulfing, bearish engulfing. Tapi dia ada satu benda lagi, yang tu saya tak boleh bagi tahulah. Saya tak akan bagi tahu. Nanti nak lagi next saya punya sharing saya akan bagi tahulah. Follow je setiap sharing saya akan bagi tahu. Tak payah nak bayar, tak payah nak masuk kelas apa semua, tak payah. Saya bagi free je. Tak payah. Masuk je.
Tak sempat tengok dekat YouTube saya. Okay. Bullish engulfing dan bearish engulfing. Okay. Satu cara untuk detect dia adalah dengan cara bullish engulfing atau bearish engulfing. Yang persoalan dia sebenarnya, saya nak tanya anda dulu sebelum saya jawab. Anda faham tak function sebenarnya macam mana bearish atau bullish engulfing itu terbentuk? Soalan dia, anda jawab. Saya nak tengok berapa ramai. Bagaimanakah bearish atau bullish bullish engulfing terbentuk atau dibentuk lah, terbentuk. Atau adakah dia terbentuk dengan sendirinya? Kita pun tak tahu kan. Anda jawab dulu. Saya pecahkan persoalan macam mana bearish dengan bullish engulfing ini boleh berlaku, boleh terbentuk. Anda tengok kat sini ya. Anda tengok dekat sini. Ini bullish engulfing. Okey, ini bullish engulfing ya. Ini bullish engulfing. Kita tengok dan kita compare dengan multi time frame. Okey, kita compare dengan multi time frame yang saya dah bagikan dekat sini ni kan. Kita tengok sebab sini adalah H4. Sini adalah H4, kita akan tengok M15 apa yang dia buat sebenarnya. Ada yang faham tentang candle makan candle. Saya tak cakap salah, okey. Bila buyer seller mula kuasai pasaran pun tak salah. Tak ada masalah. Betul. Saya tak cakap salah. Tapi saya nak bagi satu konsep yang paling senang. Okey, yang paling senang menggunakan market structure saja, paling senang untuk detect adakah itu bullish engulfing. Adakah itu bullish engulfing yang boleh kita guna pakai dia, ataukah bearish engulfing yang kita boleh guna pakai dia. Itu saya akan bagi. Jadi anda jawab dulu soalan dia. Bagaimanakah bearish atau bullish engulfing terbentuk? Ada yang jawab candle makan candle pun tak salah, betul. Okey. Bila buyer seller mula kuasai pasaran pun betul, tak ada salah. Perubahan trend pun betul, tak ada masalah. Imbalance price pun betul, tak ada masalah. Structure terbentuk di TF kecil. Okey. Breakout structure di low TF. Okey. Betul? Okey. Ada lagi nak jawab? Okey, structure breakout di low TF. Okey. Okey. Ada lagi? Ramai. Tak sangka boleh ramai sini Ramai yang tunggu. Okey. Okey, habis lah. Habis. Okey, yang mana baru masuk ni tak apa. Record ni saya simpan. Saya record. Habis sesi sharing saya malam ni, saya akan upload di YouTube channel saya. Okey, di YouTube channel saya. Ini YouTube channel saya. Okey. Ini YouTube channel saya. Tengok balik. Tengok balik kat sini ya. Tengok balik nanti kat sini yang depan-depan. Yang mau masuk lah. Tengok balik dekat YouTube channel saya. Amor Effect ni ya. Okey. Soalan ni, bagaimanakah bearish dan bullish engulfing terbentuk ini? Jawapan dia adalah, anda tengok dekat bahagian komen Google Meet anda, ada 3 jawapan yang tersusun di paling bawah. Breakout structure di low TF. Itu soalan di mana kita nak memahami structure market menggunakan multi time frame. Itu adalah jawapan dia. Okey, siapa yang boleh detect benda ni, siapa yang boleh lukis, siapa yang boleh faham, insya-Allah anda dah ada ilmu SNR, anda dah ada ilmu supply and demand, di mana anda boleh hold entry, anda boleh menggunakan dia sebagai untuk hold entry anda boleh gunakan dia sebagai untuk entry intraday, anda boleh gunakan macam-macam bila anda dah faham konsep market structure menggunakan multi time frame. Okey, kita tengok pairing. Okey, ini pair. Bukan pairing MLM bukan ini pair. Pairing. Okey, ini anda mesti kena faham lah.
Bukan mesti kena faham. Ini mesti kena alert. Pairing ini kenapa Amdan cakap H4 dengan M15, bukannya H4 dengan M1, bukannya H4 dengan M30 apa semua ni kan. Ini saya dah cakap siap-siap. Saya buat sharing ini based on experience. Macam mana saya mengkaji atau research market. Okay. Ini pairing dia. Ini pairing dia. Kita tengok H4 dengan M15. Apa yang berada di sini, dan nanti anda akan tahu secara automatik kenapa saya buy di EU. Okey. Kenapa saya buy di EU. Okey. Sini kita tengok dekat bulatan ni kita tengok di M15. Apa sebenarnya yang dia buat? Apa benda yang dia buat Okey. Kita tanda satu benda. Okey, kita tanda satu benda. Bukan tanda lah. Okey, saya padam dulu yang bulat ni. Okey, padam dulu. Sebab dia kacau di time frame kecil. Okey. Ingat konsep multi time frame ni kita nak detect retracement dengan follow arah market. Follow arah ni kena follow balik lah breakout di time frame yang H4 ni. Okey. Retracement ni kita nak detect. Bila dia breakout, kita nak detect retracement ni. Dia breakout, kita nak detect retracement. Dan macam mana retracement ini boleh memakan boleh menyebabkan breakout ni balik. Breakout ni kita panggil dia sebagai penukaran trend lah. Okey, orang selalu glamour dia, ayat glamour dia adalah penukaran trend. Okey. Macam mana dia boleh breakout balik low ini atau highest ini, tak kira lah. Okey. Jadi kita tengok mana okey, di sini. Okey. Tengok di sini. Anda tengok di sini Saya tanda satu line sahaja. Dan kita boleh detect kenaikan ini. Okey. Setiap retracement kebiasaannya saya akan hold 100 pip. Saya bukan mengejar profit. No, saya mengejar pip. Ada yang mengejar profit. Ada trader yang memang mengejar profit. Tapi saya berbeza. Saya mengejar pip. Saya mengejar pip yang panjang. Okay. Paling sikit pun 100 pip lah. Okay, paling sikit pun 100 pip. Okay. Okay. Dekat sini, di time frame besar, di time frame pairing dia, H4 ini, di time frame pairing dia adalah bullish engulfing. Betul atau salah? Kita tengok. Sama-sama tengok. Okay. Bullish engulfing. Nampak betul-betul lah. Saya zoom lagi. Bullish engulfing. Macam mana bullish engulfing? Bullish engulfing mesti candle makan candle lah. Okay, candle makan candle. Ada yang suka tunggu. Bila candle makan candle ni, tunggu dia datang balik, lepas tu naik. Datang balik dekat zone body ni baru nak. Kalau saya tak ada. Saya tak ada tunggu-tunggu. Saya punya style sebab tu saya cakap saya bukan fokus kepada SNR atau SND sangat. Saya fokus kepada structure. Saya tak ada tunggu-tunggu. Breakout structure saya terus entry saja. Okay, breakout which is entry. It's no entry, saya akan tunggu the second breakout. Okay, kita tengok dekat sini Di sini adalah bullish engulfing. Di pairing dia M15 adalah breakout structure. Okay. Ingat konsep breakout solid body atau candle berturut-turut. Ada satu lagi candle berturut-turut Candle berturut-turut ni maksudnya kalau dia bull lah. Candle bull lah, bukan candle dia ada, bukan kejap dia bull, kejap dia bear, kejap dia bull lah, bukan. Dia kena, kalau bull lah. Dia tak ada bull bear macam tu, tak ada. Yang tu bukan breakout yang kita cari. Okey, bukan breakout yang kita cari. Candle berturutan candle berturutan. Okey. Candle berturutan ni saya bagi contoh lah. Okey. Saya bagi contoh. Candle berturutan ni nampak. Dia candle bull lah. Ni candle berturutan ni. Kalau dia bull. Kalau dia bear je. Kalau time frame H4 tadi kat sini kita nampak. Kat sini. Ni. Ni candle berturutan ni, nampak.
Dia bear je. Dia tak ada pun satu bull. Dia bear je. Bearish je. Maksudnya sell semua. Okay. CS dominant ke bang? Apa CS dominant? Tak ada, bukan CS dominant. Dia CS berturutan. CS yang berturutan. CS yang macam ni. Dia bila dia breakout tu, cara dia breakout tu adalah macam yang ni, dia breakout dengan candle berturutan kat ni, nampak ni. 3 batang 1, 2 dan 3 ni dia breakout berturutan. Ni candle breakout berturutan. Dia ada yang breakout ni berturutan. Dia ada breakout yang solid body. Ni solid body. Nampak ni solid body. Ni solid body. Macam ni solid body. Okay. Jadi kena alert. Dengan breakout tu tak ada perubahan, sama. Dia time frame kecil pun sama, di time frame besar pun sama. Tak ada apa-apa perubahan. Jadi dekat time frame yang lebih kecil, jangan kata di time frame yang lebih kecil Amdan cakap kena breakout cara lain, tak ada. Breakout cara yang sama. Okay. Breakout cara yang sama. Okay, kita tandakan dekat DH4 adalah ini, zone DH4. Kita nampak kat sini ya. Okay, saya lukis senang. Okay, saya lukis senang. Anda lukis sendiri nanti. Bila anda dah habis ni kan, sesi sharing saya ni, anda buat backtest apa semua kan, buat homework ke apa semua kan, buat journal. Okay, kalau nak tengok journal saya, ni cara journal saya lah. Ni cara journal saya. Ni cara journal saya. Okay, tengoklah journal saya macam mana. Saya akan setiap win ke loss position, saya akan marking kat sini. Okay, saya akan marking kat sini. Ni cara saya punya. Ni cara journal, dan dekat sini pun saya akan stick. Trust your analysis, make a simple analysis. Okay, ada record bang, jangan risau, ada record. Tengok dekat YouTube channel saya. Ni YouTube channel saya, Amo FX. Nanti saya lepas habis sharing ni, saya akan upload. Okay. Tengok dekat sini. Tadi kita balik kepada bullish yang bearish engulfing, macam mana dia terbentuk, bagaimanakah dia bearish atau bullish engulfing terbentuk adalah dengan dia menunjukkan breakout structure di low time frame. Dan jangan lupa pairing H4 mesti dengan M15. Low time frame dia adalah M15. Kalau H1 low time frame dia adalah M5. Kalau daily low time frame dia adalah H1. Okay, macam tu. Okay, dia punya time frame lah, dia punya konsep pairing dan multi time frame. Inilah konsep dia. Maksudnya tadi dekat EU, dekat H4, okay, pattern head and shoulder. Jangan belajar structure market. Okay, saya tegur sikit Abang Razi belajar structure market, jangan berfokuskan sangat dengan pattern. Okay, pattern head and shoulder lah, Quasimodo lah, tree drive lah, apa semua. Jangan berfokuskan sangat kepada itu. Sebab bila kita berfokuskan kepada pattern, kita akan menunggu di sini. That's right. Kita akan menunggu di head and shoulder ni, di left shoulder. Kita akan tunggu entry kat sini. Lalas tak sampai pun fras, kita akan menjadi seorang yang fras lah. Kita akan mula fras. Lepas tu bila nak tunggu Quasimodo pula, okay, QM level, low high, lower low, highest high, nak tunggu pun tunggu kat sini kak, tak sampai juga. Okay, tak sampai juga. Lepas tu bila nak sampainya? Okay, bila nak sampainya? Lepas tu bila kita fokus kepada supply and demand pula, ini bukan saya cakap tak boleh guna pakai, kamu tak ada. Okay, tak ada, bukan. Tapi kita buat satu balance sheet. Okay, balancing. Macam mana bila kita dah faham breakout structure market, dia punya perbezaan, kita hanya mengawal money management atau lot sahaja. Sebab mana-mana student saya, tak kira student saya atau student Cikgu Syuki atau Syuki FX sekalipun, kami cakap, you follow the trend, you follow the structure, float, which is float, tak ada masalah.
float tak ada masalah bagi kita orang sebab ending dia adalah blue color. Ending adalah biru. Float which is no. Tak ada masalah bagi kita orang float. Float memang float. Dekat situ kita hanya control money management atau lot sahaja. Okey. Kalau $100 kita gunakan 100 0.01. Kalau kita terus entry di sini, contohlah saya terus entry selepas dia breakout entry kat sini, kita punya risk hanya $3. Okey. $3. Okey, kita punya risk hanya $3. Tapi bila dia wing 100% in pocket. Okey, 100% in pocket. Kita punya risk sahaja. Tugas kita adalah mengawal risk. Saya nak buat comparison lah. Kita buat comparison. Sebab tadi Abang Razi ada petik tentang pattern head and shoulder. Okey, sebab saya bukan seorang trader yang menghafal pattern-pattern. Tak ada. Saya menghafal cara macam mana structure di breakout dan di manakah pairing yang paling sesuai untuk saya gunakan sebagai entry point saya. Itu saya. Okey. Kalau nak kata, bang, saya nak entry dekat demand ini, tak ada masalah, bang. Tak ada masalah. Betul. Saya tak kata salah. Betul. Ni adalah demand. Betul, bang. Okey. Tapi dia ada pro and con. Bila ada pro and con, kita kena lihat dari segi pro and con dia. Bolehkah pras sampai ke situ? Ada kalanya dia sampai, ada kalanya dia tak sampai. Tetapi kala-kala itu, bila breakout structure, dia akan ikut structure dia. Which is kalau saya tak entry di demand ini pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, bang, ini demand. Saya nak entry di sini. Saya tak kira, Hamdan. Saya nak entry dekat demand. Entry lah anda. Letaklah PO anda dekat sini. Okey, mungkin dia turun. Okey, mungkin dia turun. Mungkin dia tak turun. Boleh jadi juga. Okey, boleh jadi juga. Okey. Okey, Hamdan, saya tak nak entry di demand. Saya nak entry di support and resistance, Hamdan. Okey, ini resistance yang di break. Jadi saya nak entry di resistance. Ini bang. Entry lah anda. Tak ada masalah. Anda nak letak buy limit kat sini pun tak ada masalah. Terpulang kepada cara anda. Tetapi apa yang saya nak fokuskan dekat sini adalah macam mana kita memahami konsep multi time frame menggunakan structure market dan menggunakan pairing ini. Satu adalah high time frame, satu adalah low time frame, di mana high time frame terbentuknya benda ini bullish and bearish engulfing. Okey, dan confirmation kepada bullish dan bearish engulfing ini, kita perlu mencari structure breakout di time frame low time frame M15, M5 dan ataupun H1 lah, ikut pairing dia. H4 pergi M15, H1 pergi M5. Okey, daily pergi H1. Okey, jadi jangan terkejut lah kalau kata sebab saya sekarang dah tak nak post-post chat-chat apa semua. Saya lebih kepada sharing tips trading sahajalah based on apa kefahaman saya. Okey, jadi anda boleh backtest sendiri, tak ada masalah. Jadi saya tunjukkan jalan sahaja. Bukan sahaja malam ni saja saya sharing, tak ada. Saya akan buat sharing lagi, jangan risau. Okey, saya akan buat sharing lagi, jangan risau. Just follow Facebook saya sahaja. Saya akan beritahu bila saya akan buat sharing lagi. Okey. Okey, sharing saya akan disusun step by step, step by step, step by step, step by step. Which is malam ni kita akan tengok multi time frame. Mungkin the next sharing saya akan bagi tahu di manakah kawasan yang paling syok untuk kita entry selepas dia breakout. Boleh, tak ada masalah. Okey, tapi malam ni kita faham dulu konsep multi time frame dengan structure market. Okey, dekat sini persoalan dia, bolehkah guna apa,
bolehkah kita guna handphone? Tak ada masalah bang, gunakan sahaja. Janji anda boleh detect breakout. Okay, breakout. Dekat sini saya tunjuk, this is breakout. Ini adalah low, ini adalah high. Ini adalah breakout. Okay, ini adalah low, ini adalah high. Ya. Boleh tengok saya punya FB saya Muhammad Amdan. Okey, Muhammad Amdan. Boleh tengok saya punya chart sekarang ke? Sebab saya takut nanti ada orang tertekan control presentation. Boleh okey. Okey, macam ni. Okey, ini adalah breakout yang kita cari. Okey. Ini adalah breakout yang kita cari. Jadi ini adalah breakout yang kita cari. Macam mana dia breakout? Dia menggunakan solid body. Solid body. Okay, solid body, which is tak ada masalah. Solid body. Okay, ada tak type of breakout kita? Solid body. Okay, no problem. Solid body. Jadi di sini bermaksud bullish engulfing yang berlaku di high time frame ni, di H4, pairing dia di H4 is a valid. Ingat is a valid. Boleh diguna pakai bullish engulfing itu. Jadi the next CS, kalau anda nak entry buy pun anda boleh buy, anda nak tunggu di dalam ini pun anda boleh tunggu. Tetapi ini adalah di high time frame. Sekarang dia membawa peranan sebagai retracement. Jadi risk terbuka. Okey, faham maksud saya risk terbuka ni, anytime market boleh break kita punya entry. Faham anytime market boleh break kita punya, anytime market boleh break kita punya buy position. Buy position dekat daily fakey tak bang? Okey. Yang tu kita masuk bab lain nanti. Okey, tu kita masuk bab lain. Next sharing kita akan sharing. Okey. Laskah? Okey. Okey, jadi dekat sini dia mengambil peranan sebagai retracement. Okey, membawa peranan sebagai retracement. Tetapi risk kita terbuka. Apa maksud risk terbuka itu? Risk terbuka itu adalah maksudnya anytime kita punya buy position boleh disentuh, atau BE kita, break even kita boleh disentuh. Kenapa? Why? Okey. Persoalan dia adalah kenapa boleh break BE kita, ataupun kita punya, dia boleh masuk balik ke dalam entry buy position kita tu. Kenapa? Kerana dia mengambil peranan sebagai retracement sahaja di high time frame. Okey, di high time frame. Jadi bila di high time frame dia mengambil peranan sebagai retracement saja, jadi risk kita terbuka. Okey, bila risk kita terbuka, anda kena apa yang kita perlu nantikan adalah bila di low time frame atau di pairing ini, pairing ini di low time frame, di M15 jugalah. Okey, di low time frame dia menunjukkan, okey, dia menunjukkan breakout balik structure di low time frame. Okey, nampak kat sini nampak dia breakout balik. Bila dia breakout balik sini, which is immediately, okey, immediately anda kena cepat-cepat take profit sini dulu, ataupun anda boleh break even dia, tak ada masalah. BE position anda pun boleh, tak ada masalah, ataupun anda ambil dulu
position buy anda itu, profit position buy anda itu. Dan anda perlu ingat, di low time frame sudah buat complete pairing, bermaksud dia nak ikut mana? Tolong jawab jap. Dia nak ikut mana? Dia nak ikut yang mana satu pula? Selepas di time frame kecil tu, di time frame M15 tadi tu, dia dah complete pairing. Okay, dia complete pairing, jadi dia nak ikut mana pula? Jadi dia nak ikut H4. Jadi anda kena alert benda tu. Ada yang suka bila entry je, tak adalah saya tak adalah Hamdan, saya buy je, tak ada masalah. Dia mesti buy punya ni, dia takkan turun lah. Tak adalah dia mesti takkan turun punya ni. Dia mesti buy lah. Tu tiba-tiba berapa break even. Lepas tu akan ada lah seorang trader ni, jangan tipu lah. Dia akan berfikir, kenapa kan kena BE aku lah, kenapa kena stop loss aku balik lah, sedangkan dia dah fly 100 pip kot. Dia dah fly 100 pip lah. Daripada sini dia dah fly 100 pip kot. Dekat-dekat 100 pip, 90 pip. Macam mana dia boleh turun balik tu? Adanya kekuatan boleh turun balik. Jawapan dia adalah ini bang. Okay, sebab itu kata anak dah ikut bapak balik, dia akan jalan ikut bapak balik lah. Bila bapak dah bagi destination dia, okay, ayah nak pergi Johor Bahru. Ayah nak pergi Johor Bahru. Jadi ini ayah dah buat decision, ayah nak pergi Johor Bahru. Ini adalah breakout ini. Perjalanan ke Johor Bahru adalah ditunjuk ke bawah lah. Okay, tunjuk ke bawah. Retracement ini sampai sini adalah RNR. Okay, RNR. Selepas rehat, anak dah ikut balik, teruskan perjalanan balik. Okay, boleh faham lah? Dan saya terangkan kenapa saya buy di sini. Okay, absorb, adaptasikan balik. Kenapa saya buy kat sini? Adaptasikan balik dengan apa yang saya duk ceritakan daripada tadi ni. Pairing, tentang pairing multi time frame ya. Adaptasikan balik. Sini ada apa? Sini ada apa? Cuba anda perhatikan dan anda jawab. Sini ada apa? Janganlah tengok. Sini ada apa? Jangan jawab bullish saja bang. Bullish saja, ini pun boleh bang, bullish. Okay. Engulf bullish, engulfing. Okay, bullish engulfing. Kita tengok di time frame kecil apa yang dia buat sebenarnya. Okay. Apa yang dia buat sebenarnya? Pairing dia adalah di M5, M15. Jadi M15 kita tengok apa M15 buat. Okay, nampak tak? Okay, M15 breakout structure. Breakout structure di M15. Okay, that's why lah saya entry. Dan boleh hold tak entry ni? Breakout lagi. Okay, selagi mana dia meniru gaya ini, okay, gaya perjalanan ini, selagi mana dia meniru gaya perjalanan ini, selagi itulah saya akan ikut. Okay, saya akan ikut. Jadi dekat sini, dekat mana stop lossnya? Okay, dekat mana stop lossnya? Stop lossnya adalah always, bukan always to do, look to the left, bukan. Okay, bukan. Saya tak panggil always to the left, look to the left. Always respect the structure. Kalau entry dekat sini, SL atau cut loss level saya adalah di sini, bawah sikit. Di sini. Jadi di sini ke sini baru 23 pip, which is baru, kalau 0.1 baru $2 lah. Risk saja $2 lah. Risk saya. Macam tu. Bolehkah entry lagi? Saya cuba entry lagi. Kalau takut lah. Takut jangan ikut. Takut jangan ikut.
Okay, tak berani tekan atau takut, jangan ikut. Saya entry based on structure. Saya bagi tahu siap-siap. Kalau structure tunjuk macam itulah saya entry. Kalau structure tunjuk lain-lain lah saya entry. Kalau structure tunjuk dia breakout bawah ni, entry ni saya kena cut loss. Saya tunggu sini. Mungkin dia nak ke bawah ni dulu. Sebab mungkin nak ke bawah. Kita tak tahulah kan. Tapi kalau dia breakout ke bawah ni, dekat H4 kita kena tengok lah. Kita kena perhatikan lah. Dekat H4 mana boleh dia tak pergi, baru je dia nak naik. Okay, baru je dia nak mula naik, bagilah chance dia naik dulu sekejap kan. Ambil position retracement, at least sampai dekat support ni. Okay, at least sampai dekat support ni kan. Daripada sini pun sampai ke sini pun dalam 100 pip kan. Bagilah chance sikit kan, adik-adik nak naik. Betul tak? Dekat sini ada yang akan bertanya, Hamdan, saya detect ada satu benda lah Hamdan. Apa benda? Okay Hamdan, saya tengok dekat sini ada bullish engulfing Hamdan. Boleh tak saya gunakan bullish engulfing ini? Hamdan akan jawab macam mana? Tengok di low time frame. Okay, ni bullish engulfing ini, dia berlaku di tengah-tengah ke atau dia berlaku di bawah? Cuba anda jawab. Zone ini adalah zone bullish engulfing di time frame H4. Dia berlaku di tengah-tengah atau di bawah ni? Tapi dia breakout structure kan? Kenapa tak boleh buy? Jawapan dia tak cantik. Okey, tak cantik. Jawapan dia adalah anda nak ikut konsep multi time frame, fahaman tentang structure, biar dia berada di hujung-hujung. Macam ni di hujung. Ni tengah. Ni tengah. Bila dia sampai tengah macam ni, dia boleh reverse anytime. Memang dia bullish engulfing, saya tak nafikan dia bullish engulfing, tapi dia boleh reverse anytime sebab dia masih ada momentum dia untuk dia turun. Momentum untuk dia turun tu masih ada. Jadi nak tengok dia naik, boleh tak? Bagi saya tak berapa cantik. Jadi nak tengok, nak define structure dia low TF2 breakout, mesti dia berada di hujung. Okey, kalau dia awal-awal tu elakkan. Kalau boleh elakkan. Boleh tak nak tengok di M5 Hamdan? Boleh je, tak ada masalah. Okey, tapi respect pairing ini baru kita tengok di time frame yang lebih kecil. Nak main-main lah, nak bermain-main di time frame yang lebih kecil, boleh je, tak ada masalah. Nak entry lagi macam tu boleh. Tapi perlu fahami konsep macam ni, multi time frame. Okey, konsep multi time frame. Ada satu benda lagi. Satu benda lagi di UCAT. Okey, kenapa saya boleh entry sell Hamdan, sedangkan di time frame H4? Okey, sedangkan di time frame H4, kejap saya kena tukar ni background. Sedangkan di time frame H4 tak ada bullish engulfing dia Hamdan. Bearish engulfing tak ada Hamdan. Macam mana Hamdan boleh define dia nak turun? Macam mana Hamdan boleh define dia nak turun Hamdan? Okay, satu benda, nampak tak kat bawah ni? Nampak tak kat bawah? Ini adalah destination. Ini dah sampai, dia dah retrace panjang ke atas. Panjang je dia retrace ke atas, short je dia main sampai ke atas. Okey, kita tengok di M15 apa yang dia buat sampai ke situ. Okey, sampai ke situ apa yang dia buat. Kita nak detect momentum structure lah. Okey, momentum structure, momentum price, dengan cara kita tengok pergerakan ni, pergerakan candle ni. Pergerakan candle ni bila dia dah nak, kita panggil pip.
peak high, peak low. Yang gambar saya share dekat Facebook tadi kan, peak high, peak low tu kan. Bila dia nak sampai ke hujung-hujung tu, kita nampak kelemahan dari segi pembentukan candlestick dia tu. Pembentukan candlestick. Bila dia sampai, dia breakout, okay, low contoh ini low. Okay, dia naik, kita nampak dia dah mula tinggal shadow panjang-panjang. Ini kita nampak kelemahan dia. Kelemahan structure itu, kelemahan price. Maksudnya dah tak larat lah. Macam kita nak daki gunung, dah sampai satu pit stop tu kita mula dah tak apa nak larat kan. Dia akan tunjuk dengan cara pembentukan candlestick tu. Okey, pembentukan candlestick ditunjuk. Jadi dia akan nampak lah candle yang main shadow panjang-panjang, lepas tu tiba-tiba sideways, lepas tu naik, pap, turun balik, macam tu kan. Itu cara dia. Okey. Jadi dekat sini, adakah saya menggunakan konsep market structure? Okey. Masih menggunakan market structure kerana ini adalah breakout yang saya cari. Okey. Ni breakout yang saya cari. Kejap. Ini breakout ini yang saya cari. Jadi dekat sini saya masih menggunakan konsep market structure. Bila kita tengok di time frame yang lebih kecil, dia naik, dia turun, dia buat low, dia buat low, highest high. Okay, highest low, highest high. Structure yang kecil ini nampak sudah mula di breakout. Jadi kita nampak kelemahan dia kat sini. Ini agak advance sikit lah. Anda perlukan kefahaman dengan cara anda melukis dengan lebih banyak. Anda akan dapat kefahaman macam mana anda gunakan pairing ini untuk dapatkan kefahaman macam ni. Okay, untuk dapatkan kefahaman macam ni. Jadi dekat sini masih menggunakan konsep market structure. Jadi Hamdan boleh hold lagi tak position ni? Okay, sekejap lah, saya nak delete ni sebab dia kacau sikit. Maksudnya minor structure dia break ke? Yes, minor structure masih dia break bang. Tapi dia tak membentuk bearish engulfing. Dia minor structure dia break, tapi dia tak membentuk bearish engulfing bang. Nampak? Nampak tak? Ni yang saya tandakan ni. Ni agak advance sikit lah. Bukan kata advance, agak perlukan kefahaman sikit bang. Perlukan penelitian yang agak tu sikit bang. Okay, dia konsep breakout dia tetap sama. Okay, candle berturutan. Okay, jadi dia breakout, saya terus entry je. Nampak tak? Saya entry dekat breakout ni. Entry je, lepas tu dia jatuh lagi. Entry dia jatuh lagi. Adakah entry ini boleh di follow? Okay, adakah boleh di follow? Okay, kita tengok apa yang bakal. Okay, ini peak. Kita panggil peak low. Ini peak high. Okay, saya tandakan lah. Ini peak high. Ini peak high. Ini pun peak high. Peak high ni maksudnya highest high lah. Highest high, highest low apa semua tuan. Ni peak low. Okay, ini pun peak low. Okay, ini pun boleh dikatakan sebagai peak low pun boleh juga ni. Okay, peak low. Okay, jadi dekat sini kita nampak secara jelas peak ini sudah di breakout. Okay, peak ini sudah di breakout. Jadi boleh entry tak lagi? Boleh tak nak hold atau nak entry lagi? Kalau tanyakan kepada saya, refer kepada pairing ini, pairing multi time frame, saya tetap cakap saya nak entry lagi. Macam tu. Sebab breakout dan dia dah datang pullback balik dekat breakout ni. Jadi saya nak entry lagi. Okay, tapi dia naik bang. Dia naik. Tak kira lah dia naik ke dia turun, saya tetap dengan cara saya. Macam tu. Sebab fahami konsep market structure ini. Okay,
Fahami konsep market structure ini. Fahami konsep structure ini sebenarnya simple, tapi apa yang kita perlu faham, perlu jaga dan perlu faham adalah macam mana kita nak control lot. Okay, control lot. Saya honestly cakap, memang setiap entry saya memang risk, high risk. Tengok lot sudah, memang high risk. Okay, jadi berani follow, beranilah, bolehlah follow. Tak berani, tak tahulah. Saya pun tak tahu nak cakap kan. Saya punya cara macam ni. Okay, saya punya cara macam ni. Jadi dah 55 minit, agak panjang. Ada soalan tak setakat ini? Boleh saya tutup dulu sharing kita, sebab Abang Afiq yang mana yang baru-baru masuk, nanti tengok balik dekat YouTube channel saya. YouTube channel saya Amor Effect ni. Tengok balik dekat YouTube channel saya daripada mula. Apa yang sebenarnya yang kita perlu fahami tentang memahami structure market menggunakan multi time frame. Okay, kita nak detect retracement dan kita nak detect follow arah. Okay, satu way follow arah ni. Yang ni follow arah lah yang saya cakapkan tadi tu. Mana tu? Nanti repeat kat YouTube pula. Yang ni, ni structure ni follow arah lah. Sebab dia breakout di high time frame, structure ni follow arah. Ni follow arah. Ini lawan arah, means dia membawa peranan sebagai retracement. Tengok balik dekat sini, kat peak ni apa semua ni kan. Dekat sini nampak nampak ni. Saya tanda dua benda ni kita tengok. Okay, kat mana dia breakout structure? Kita tengok di high time frame, di low time frame. Sekejap di low TF. Alah, kacau lah. Sekejap, kacau ni. Okay, dekat mana yang dia breakout structure? Dekat sini nampak. Yang tu. Nampak. Di sini dia breakout. Jadi antara dua peak ini, dekat sini pun dia breakout. Peak yang pertama dia breakout macam ni, peak yang kedua dia breakout sini. Nampak? Jadi yang breakout ini membentuk benda ni di time frame yang lebih besar. Kejap. Ini bentuk bearish engulfing. Ini pun bearish engulfing lah. Ini pun bearish engulfing. Jadi kedua-dua ini adalah follow arah. Follow arah market. Arah mana? Arah breakout ini. Okay, arah breakout ini. Jadi dekat sini anda fahamlah sedikit. Okay, saya harap anda fahamlah sedikit. Sebab banyak sangat messenger semua masuk kat saya bertanyakan tentang benda ni, tentang konsep multi time frame ni lah. Konsep multi time frame dan posting saya pagi tadi pun ramai yang messenger saya tanya, tak faham, dia orang tak faham maksud saya, ayah anak pun semua tu tak faham. Jadi saya terangkan malam ni, anak tu low time frame lah, anak tu low time frame, ayah dia high time frame lah. Okey, kita tengoklah apa yang akan jadi, yang bakal jadi dekat yang kita entry ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga kita berjumpa kembali. Okey, follow saya punya YouTube dan ataupun follow saya punya Facebook. Okey, follow saya punya Facebook untuk update seterusnya sharing kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.